Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izwan Azir Saleh. Senang sekali bila anda memilih dengar pada malam ini dengan satu lagi episod yang memberi pengajaran dalam kehidupan kita. Seperti biasa, saya tidak bersendirian. Panel tetap saya yang akan turut mengupas dan mendalami setiap permasalahan kami bawakan ialah Ustazah Muzayanah Abdullah. Dalam kehidupan dunia moden kini, memiliki status kedudukan memang menjadi dambaan orang ramai. Barulah terasa hidup, ada kelas, ada gaya dan ada bahan untuk dimuat naik, ditunjuk-tunjukkan di Instagram atau TikTok. Sayangnya, dalam kegairahan nak memperaga kehidupan mewah, ada yang sanggup mencari jalan mudah, sanggup menjual kehormatan diri semata-mata untuk dihambur wang ringgit, emas dan permata. Malam ini kami bawakan pengalaman seorang sugar baby yang pernah berhikmat untuk sugar daddies demi mengejar kehidupan mewah, berguling antara dosa dan harta. Dalam episod malam ini, Sugar Baby, Wang dari Neraka. Hidup mewah penuh bergaya, remaja wanita memilih untuk menjadi sugar baby demi mendapatkan apa yang ingin dimiliki. Seorang remaja menjadi pelayan nafsu sugar daddy bertaraf VIP. Saya start jumpa sugar daddy almost like every night. Setiap malam saya jumpa, tidur dengan sugar daddy. Mula-mula ingat sugar daddy ni macam kena teman makan ke, tempat bercerita ke, tapi sebenarnya tak pun. Takkan macam pelacur je sebenarnya. So tak rasa ke nak angkat handbrake, nak lari daripada suasana tu? Pernah rasa tapi ignore je perasaan tu sebabnya rasa macam duit tu lagi penting. Kadang-kadang sugar daddy bawa shopping, paling tinggi RM8,000 RM8,000 untuk semalam. So, ada banyak sugar daddy dalam satu masa tu sebab nak dapat duit lagi. Pernah rasanya satu kali tu dah quit dah benda tu, dah berhenti, dah delete apps tu, dah delete profile semua. Lepas tu tiba-tiba sugar daddy datang balik tanya dah tak buat dah ke, nak jumpa semua, nak bagi duit ni semua. Memang rasa macam nak ke tak nak, tapi macam tolak. Lepas tu lama-lama perlukan duit balik, so buat balik. Dambakan kemewahan ekspres untuk kelihatan hidup sempurna. Akhirnya, anak remaja hanyut mengambil jalan pintas, terjerumus dalam lembah mencari wang dari neraka. Panel tetap saya Ustazah Muzayanah Abdullah yang bertemu dengan responden. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risau betul apabila saya melihat paparan tadi Ustazah, ya, kerana anak-anak muda kita sekarang ni bukan faktor kemiskinan, tetapi mereka bagaikan mahu satu status dan kemewahan sampai sanggup untuk memulakan langkah mendekati aplikasi zina dalam talian ini Ustazah. Betul, dia tak nampak lain lah Izwan, sebab keseronokan. Dia tak nampak matlamat hidup kita ni. Kalau kita sedar bahawa Allah datangkan kita ke dunia adalah untuk beribadah semata-mata. Jadi apa sahaja yang kita dapat ni, kita tanya, ni Allah suka tak? Ni Nabi suka tak? Ni apa natijah dia nanti? Nanti pengakhiran kehidupan kita, kehidupan yang selepas kematian kita. Jadi anak-anak ni semuanya muda lagi, perlulah pemantauan, kan? Jadi kita tak nak salahkan mereka semata-mata, dan bukti malam ni alhamdulillah anak kita telah kembali. Ini baru sekuman ni Izwan. Kan, insya-Allah kalau betul lah cara kita, kan, rancangan dengar malam ni membantu. Semoga ramai lagi yang kembali ke pangkal jalan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan sekejap lagi kita nak bersama dengan responden yang nak menceritakan kenapa dia terjerumus ke lembah ini
Tetapi ada eloknya juga kalau saya memperkenalkan dahulu siapa beliau yang kami bawakan ke studio pada malam ini. Responden kami yang menjadi tumpuan untuk berkongsi kisah menjadi seorang sugar baby, kami namakan sebagai Su. Bukan nama sebenar, baru berusia 23 tahun dan mula mengenali dunia sugar baby ini mungkin dari segi istilah dan konsepnya ketika berada di sekolah menengah. Tetapi aplikasinya secara praktikalnya dilakukan ketika berada di college dan perkhidmatan yang beliau sediakan ialah teman seksual untuk golongan VIP dan VVIP dan Su pernah dibayar sehingga RM8,000 hanya untuk satu malam. Dan bersama saya di studio adalah Su untuk kita dengar sendiri apa sebenarnya yang berlaku kepada Su. Assalamualaikum Su. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana datang ke studio. Dari sekolah menengah anda telah mengenali istilah konsep sugar baby ini. Ketika sekolah menengah, apa penerimaan anda tentang sugar baby ini? Menarik atau sesuatu yang macam, betul ke? Boleh ke macam tu? Pada mulanya saya rasa macam tu lah, macam ada korang buat macam ni. Tapi lama-lama bila tengok drama ke tengok movie, saya tengok macam best sebab dapat duit semua tu. Jadi saya pun rasa macam boleh buat juga kot. Macam tu. Jadi praktikalnya anda mula jatuh ke dalam dunia sugar baby ini ketika di college. Ya, betul. Perasaan ketika itu antara berani, antara boleh melakukannya ataupun macam takutlah nak buat semua ni? Mula-mula rasa takut nak buat. So first time tu rasa takut. Tapi bila dah sekali buat tu rasa macam okey je. So buat je. Wow. Saya nak tahulah mungkin dari zaman sekolah atau college ni awak ni kira dalam kelompok pelajar-pelajar wanita yang hot ke ataupun pelajar yang kalau pelajar lelaki tengok macam wow macam tu ataupun bagaimana? Ya, lebih kurang macam tu lah. Macam kira macam hot juga. Hot di sekolah begitu, di college ya. Ketika Ustazah Muzayanah bertemu dengan anda dan anda luahkan cerita ini ketika sekarang anda berada di sebuah rumah perlindungan yang nanti saya akan kabarkan, bagaimana perasaan anda apabila mengenang kisah-kisah hitam yang pernah anda lalui selama ini, Su? Nyesal tu rasa nyesal. Tapi rasa macam banyak bagi pengajaran sebenarnya kat saya. Macam saya belajar banyak daripada apa yang saya lalui. Apa yang anda kejarkan ketika itu, Su? Masa dulu saya nak jadi macam orang lain. Seperti? Sebab kawan-kawan semua macam... Saya juga orang lain tapi saya tak ada melakukan benda-benda macam tu. Saya tengok kawan-kawan saya yang macam famous kat Instagram. Saya pun nak jadi macam diorang. Diorang ada handbag ni, diorang boleh pergi travel. Saya pun nak macam tu. Macam saya nak apa yang diorang ada. Saya nak up to date juga. Saya tak nak di level sebagai lame. Saya tak nak orang rasa macam saya ni kuno, ketinggalan zaman. So saya pun nak ikut juga apa yang diorang ada. Maknanya Izwan, kawan-kawan kepada Su juga adakah orang-orang yang berada sebab tu Su rasa macam nak pakai handbag mahal-mahal macam mereka, macam tu kah? Ya, betul, ataukah Su memang daripada keluarga yang miskin, kenapa orang boleh jadi kaya raya macam tu? Saya bukan daripada keluarga yang miskin, saya daripada keluarga yang sedang-sedang je. Saya mampu je. But then bila saya ada kalangan golongan kawan yang macam berada semua tu. Jadi saya pun ikut-ikut. Saya nak juga macam mewah macam tu. Okay. Jadi sebenarnya yang anda cari adalah kemewahan, bukan kenikmatan perhubungan itu. Yes, saya nak mewah tu je. Saya nak kehidupan yang mewah. Saya nak tunjuk kat Instagram. Jadi bagaimana walaupun anda mendapat bayaran tetapi ada customer atau pelanggan yang mengambil perkhidmatan anda itu mula merasa cinta atau sayang? Apakah sudah ada
deal dari peringkat awal supaya hubungan ini tidak melibatkan perasaan, ia cuma keseronokan awak dan saya menerima bayaran, itu sahaja. Ya betul. Awal-awal saya dah bagi tahu. No feeling attachment begitu ya. No string attached. Wow. Saya sebenarnya Ustazah melihat anak perempuan seorang remaja perempuan berani melakukan begini. Saya yang lelaki pun tak berani nak pergi kepada dunia-dunia yang gelap begini Jadi ini pasti memerlukan satu keberanian kepada anda untuk kalau lakukan pada waktu kolej, meninggalkan kolej, tidak berada di kolej pada waktu malam, hilang entah ke mana. Tak pernah ke kawan-kawan suspek mana pergi Su ni? Tak pernah. Tak pernah ada kenderaan besar, hebat, kaya yang mengambil anda di depan kolej, tak ada? Ada, tapi macam kawan-kawan tak terkejut pun. Kerana memang tahu aktiviti anda? Kawan-kawan tak tahu. Tak tahu. Kenapa kawan-kawan tak terkejut tu, Su? Sebab Mungkinkah? macam kawan-kawan pun macam fikir saya pun daripada golongan kaya. Saya macam fake kan lah. Mungkin family yang datang ambil. Dan keluarga, Su? Tak ada rasa macam tanya malam-malam pergi mana? Adakah Su jadi macam ni sebab mak ayah tak pernah bertanya ke? Sebab duduk jauh dengan mak dengan ayah. Saya duduk kolej. So rasa macam bebas. Mak ayah dekat kampung. So Tapi sekali-sekala mesti mak ayah telefon tanya apa aktiviti semua. ya betul. Tapi kadang-kadang kalau macam aktiviti macam mak tanya macam mewah sangat, cakap ada boyfriend belanja ke apa macam tu. Macam tipu Sebab mak. ada boyfriend belanja pun mak tak tanya. Boyfriend macam mana? Duit dari mana? Mak tanya tapi still tipu juga. So, minta maaf kerana saya harus bertanyakan ini selain daripada aktiviti seksual yang anda lakukan ringkas sahaja, apakah anda juga terlibat dengan alkohol ketika menjadi seorang sugar baby? Ya betul. Ada alkohol juga ya? Baik, sekejap lagi kita nak mendengarkan cerita yang lebih panjang lagi daripada responden kita malam ini. Menarik kisahnya, bukan untuk kita mengaibkan beliau tetapi untuk belajar dan mengambil ibrah. Ada garisan yang tidak boleh kita lintas dalam kehidupan ini. Kami akan kupas dalam dengar, akan kembali sekejap lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan-jalan yang jahat untuk kerosakan. Muslimin muslimat, para penonton, Izwan, Ustazah sebutkan daripada ayat 32 surah Al-Isra. Allah Subhanahu Wa Taala warning kita bukan dengan wala taf'aluz zina. Jangan lakukan zina, tetapi jangan dekati zina. Kenapa jangan dekat, Izwan? Kita macam nak cakap jangan bunuh orang. Okay, jangan berzina. Sebab jangan dekati zina. Sebab banyak kerosakan yang boleh berlaku daripadanya. Okay? Itu yang kita nak sebutkan. Dalam pertemuan malam ini, kita tak nak melakukan kerosakan, kita tak nak membunuh sebelum waktunya. Betul. Jadi diharapkan dengan ayat yang begitu kuat maksudnya itu dapat kita hayati dalam kehidupan kita. Dan kami juga bersama dengan seorang lagi panel pada malam ini untuk kita memperkemaskan topik kita pada malam ini. Haji Hushim Haji Saleh, pengarah urusan dan kaunselor berdaftar Hushim Motivational and Counselling Consultancy. Sekejap lagi kita akan bersama beliau. Tapi sekarang kita nak terus bersama dengan responden kita pada malam ini, Su. Dan kami nak ulang kembali apa yang anda dengar daripada kisah Su ini, bukan untuk kita mencari aib atau membongkar keaiban yang pernah dilakukannya. Sebaliknya, Su di sini untuk berkongsi dan mengharapkan sesiapa yang pernah berada di atas jalan yang sama dengan seperti apa yang pernah beliau lalui tidak terjerumus ke lembah kehinaan itu. Su, saya tertarik dengan kisah awak pada malam ini dan saya nak tahu apakah Su pernah
terdetik ketika bersama dengan sugar daddy bahawa apa yang aku sedang lakukan ini salah? Ataupun mungkin ketika duit sedang berada di atas tilam dengan anda ketika itu semuanya anda lupakan? Saya pernah terfikir macam banyak kali apa benda yang saya buat ni salah. Tapi disebabkan macam saya fikir, saya pentingkan kemewahan, saya pentingkan duit lebih daripada apa yang saya rasa salah tu. Jadi saya just teruskan je. Jadi anda tidak merasakan satu kerendahan kepada martabat anda apabila anda meniduri seseorang yang hanya mahukan kepuasan daripada anda? Sometimes saya rasa macam tu, tapi saya rasa no, saya perlukan duit. 8,000 satu malam, apakah itu antara jumlah tertinggi yang pernah anda terima? Ya, betul. Dan anda mendapatkan sugar daddies ini, saya ada pluralnya daddies bukan sugar daddy, artinya beberapa orang sugar daddy, melalui caranya bagaimana, Su? Saya ada download apps. Ada 2 apps saya download, and then saya kenal dengan sugar daddy daripada situ. Dan juga Su juga melalui penceritaan Ustazah pernah ada penyakit yang diakibatkan akibat aktiviti ini? Ya, betul. Saya pernah ada penyakit. Dan ketika itu masih lagi duit menjadi suatu yang penting untuk anda meneruskannya, ya? Ya, saya rasa saya tak serik pun. Wow. Baik. Kita berhentikan sekejap perbualan saya dengan Su kerana kita nak melihat Dengar Round Table. Perbincangan yang dilakukan oleh pasukan Dengar mengenai kes Su yang menarik malam ini. Kita saksikan. Kita menerima satu kes berkaitan dengan sugar baby, di mana seorang remaja ini pada usianya 17 tahun telah berfikir-fikir bagaimana untuk dapatkan duit yang begitu banyak daripada umur sekolah menengah lagi, bayangkan. Jadi sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan Ustazah ni? Apa yang mendorong remaja ni untuk buat macam tu? Sebab nak dapat duit yang banyak ke? Ataupun nak menyara keluarga ke? Sangat tak wajar lah kan? Sebenarnya remaja ni dia bukannya datang daripada keluarga yang tidak berkemampuan. Dan saya tak rasa pun sebenarnya dia membuat pekerjaan yang sebegini adalah sebab dia nak membantu keluarga. Dia mesti kerana pekerjaan ini dapat bayaran yang mahal, mungkin dapat wang yang banyak dalam masa yang singkat. Lagi satu yang menjadi tanda tanya kan, dia ibarat barang yang tak ada permintaan. Jadi penghasilan dia kurang ataupun tak hasilkan langsung. Jadi mungkin dia ni terjebak oleh kerana dia tengok dalam servis ni ada permintaan yang banyak dan mungkin tawaran dengan wang yang tinggi. Ya, sebabkan kemudahan akses media sosial sekarang ni makin menjadi-jadi. Dan adakah ini menandakan Ustazah Medina dan Afiq, kawalan cyber ini sangat lemah? Ataupun sebenarnya, minta maaf lah saya cakap, sosok seorang yang berjawatan besar melindungi ataupun menutupi akses-akses begini untuk kepentingan dia? Mungkin punca diorang ni terjebak juga mungkin sebab diorang kurang kasih sayang, kurang attention ataupun tak ada siapa yang nak pantau. Sebab kalau kita nak sebut satu malam, Miza, Afiq, Medina boleh dapat sampai 8,000 RM. Jadi tak payah pergi sekolah lah, ibaratnya macam tu. Saya tidak rasa ini pertama kali kita dengar kes macam ni, sebab boleh kata dekat universiti kat luar sana tu banyak dah wanita Islam yang terjebak dengan perilaku seperti ini kan. Tapi dalam isu ni, siapa yang kita nak persalahkan? Yang menawarkan ke atau yang meminta? Itu dia Ustazah Muzayyanah Abdullah telah memimpin Dengar Round Table bersama dengan pasukan Dengar. Tetapi sebelum saya ke Haji Hushim untuk kita kupaskan topik ini dengan lebih baik, saya tak boleh tinggal soalan ini kepada Su. Su, boleh beritahu saya kelompok masyarakat yang macam mana yang menemani anda? Siapakah mereka? Datang daripada banyak kategori. Seperti? Datuk-datuk, pasal dia ahli politik. Ahli politik? Ada daripada industri. Golongan bangsawan yang lain?
and then macam penerbit filem. Lepas tu ada juga yang agamawan. Wow. Baik, saya terpaksa teruskan kepada responden kita yang seterusnya ataupun tetamu kita pada malam ini, Haji Hushim Haji Saleh. Beliau adalah pengarah urusan dan kaunselor berdaftar di Hushim Motivational Counselling Consultancy. Haji Hushim, terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Senang sekali dapat bertemu Haji di Dengar. Haji, mungkin apabila anda mendengar kes yang dibawakan oleh ataupun cerita daripada responden kita Su ni, anak-anak gadis sekarang sanggup menggadaikan kehormatan diri, maruah untuk meniduri sesiapa sahaja demi wang ringgit. Haji biasa dengan kes-kes seksual anak-anak gadis ini. Jadi bagaimana agaknya cerapan atau sambutan Haji kepada fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita? Saya percaya sangat luas berdasarkan cerita Su ni, bebas sekarang ini hanya kerana faktor wang ringgit. Baik, terima kasih Azwan Ustazah. Saya dah melalikan kes ni lebih 30 tahun lebih lah. Jadi selama sepanjang 30 tahun ni memang kekerapan kes ni. Dan seperti kata Su tadi, sebab tu bagi orang luar mungkin tak terfikir apa yang Su kata tadi. Bagi orang luar, ini betul ke berlaku? Saya pun wow. Memang kalau orang luar, betul ke? Ataupun ini sebagai satu, kita kata, cerita rekaan ke, fitnah ke, dan Su ada sebut tadi, iaitu the personality yang terlibat. Kalau saya sebagai kaunselor, tak heran. Tak kira siapa tahu. Sebab benda ni dia melibatkan soal nafsu tadi. Dan bagi anak-anak gadis ni pula, biasanya mereka lebih kepada, kita kata, biasanya yang biasa saya buat kaunseling, kenapa? Pergi buat kadang mereka bukan tak ada duit. Ada duit. Mak bapak pun berkemampuan dan sebagainya. Tapi oleh kerana persaingan. Hari ni pula kalau nak ada keluar dalam Facebook, dalam apa, beli beg ni, beli ni, beli ni. Jadi itu pun menjadi satu faktor. Faktor menarik. Dan juga macam kata tadi ada dia punya WhatsApp tadi tu. Siapa aplikasinya tu. Aplikasi. Sudah sebut tadi siapa. So tawaran yang tinggi. Nampak tu? Dan biasanya macam kata Ustazah dah baca ayat tadi, banyak juga klien saya ni dia tahu. Ni berdosa dia kata. Semua dia berdosa. Tapi faktor menarik itu. Dan juga duit, dan juga kemungkinan ada juga yang kata kurang kasih sayang daripada mak bapak, kurang perhatian, dan bila dapat orang ni rasa macam rasa seronok dan sebagainya. Jadi kat sinilah. Tapi faktor utama ialah kerana faktor kewangan. Itu duit, faktor duit tu yang menyebabkan menarik. Dan biasanya tawaran-tawaran tu memang tak terfikir oleh kita orang awam ni. Satu malam sehingga 8,000. Satu malam sampai 8,000. Tu 8,000 sikit. Saya ada kes sampai 15,000. Wow. Tengok kepada kategori. Nampak tu? Dia sebenarnya ada boleh mencecah lebih tinggi lagi pada itu. Tapi Zuan, soal kategori sebenarnya kalau kita tanya Su, Su tak berniat pun untuk menjadi teman tidur kan Su? Kan sekadar untuk temankan shopping, duduk, teman minum. Tapi itulah sebab syaitan. Syaitan. Dia mula pergi kepada kata okey bawa teman-teman shopping ke, teman minum, teman untuk misalnya berehat ke dan sebagainya. Tapi biasalah bila kita berdua tu Ustazah iblis ada tu. Tu tadi tu. Makna menghampiri zina. Nampak tu. Jadi bukan kata zina, menghampiri Allah kata. Makna ini boleh pergi kepada menghampiri. Jadi bila macam tu, jadi dia akan jadikan sebagai satu, kita kata, satu fenomena dalam kita kata sekarang. Dan benda ni sebenarnya berlaku dah lama sebenarnya. Betul. Benda ni kan baru. Tapi sekarang lebih mudah lah sebab dah ada apps tu. Tekan je siapa. Boleh pilih pula tu. Boleh pilih pula tu. Dan boleh tawar-menawar. Dalam kes Su ni Haji, maaf Su, saya bukan nak menyalahkan keluarga, tetapi bagaimana peranan yang boleh dimainkan ibu bapa terutamanya anak-anak yang berada di IPTA, IPTS, bukan melepaskan mereka, bukan mempercayai sepenuhnya anak-anakku tengah belajar ni, malam tengah prep, tengah kuliah pergi kat library ni. Wahal anak ada di bawah cengkaman seorang lelaki lain yang tidak dikenali,
untuk melempiaskan nafsunya, Haji? Dia, okey, saya sebagai kaunselor yang mengendalikan berbagai-bagai kes rumah tangga, mengendalikan kes suami isteri, anak-anak dan sebagainya ni. Sebab tu ilmu keiubapaan itu. Yang ni kita tak ada. Kadang-kadang belajar di universiti, first degree, ada masters, ada PhD. Tapi tak belajar tentang parenting skill. Kita pergi usul kahwin 2 hari je. Cukup ke? Cuma nak dapat sijil. Dapat sijil, lepas tu kahwin. Tapi kita nak didik anak kita ni daripada zaman awal kanak-kanak, awal remaja. Nampak tu kan? Kesilapan mendidik masa zaman awal kanak-kanak dan kanak-kanak, dia beri kesan kepada awal remaja. Dan bila anak kita masuk universiti, dia dah remaja. Dan dia bebas kat sana. Jadi masa kata orang tu iaitu bounding. Dan juga fardu ain, fardu kifayah macam tadi Ustazah. Saya nak seru pada ibu bapa lah, kalau boleh lepas ni semua ibu bapa, kalau boleh kita kat rumah tu lepas solat berjemaah kita tadabbur Quran. Minta maaf lah, hari ni bila walaupun dia sekolah agama, bila datang buat kaunseling pun cakap apa? Oh, saya tak belajar ni Atuk. Tak baca ni Tok. Cuma kita baca Quran. Tadabburnya tapi tidak. Tadabburnya tidak. Jadi anak-anak kita daripada kecil tidak ada didedahkan apa penceritaan dalam surah Al-Baqarah. Apa penceritaan dalam surah Al-Waqiah. Ar-Rahman. Dan berbagai-bagai lagi. Jadi mereka ni cepat terpengaruh. Jadi peranan ibu bapa sangat penting. Dan kalau bolehlah pihak kerajaan yang ada, kalau boleh perbanyakkan program-program keibu-bapaan. Kalau boleh wajib. Saya nak kata wajib kepada mak bapak kena ikut kursus ni. Minta maaf lah ni. Wan, kadang bapak ni tak nak ikut kursus. Bila apa-apa, awak pergilah. Maknya pergi. Jadi anak ni dia kurang kasih sayang bapak. Dia Itu kurang yang kasih sayang cari bapak. lain tu ya. Jadi ada pula lelaki lain yang walaupun dah tua macam saya ni, cakap lembut-lembut, ayang, oyang. Bapak tak? Ya boleh. Kau nak buat apa? Apa tu? Yang saya buat kat universiti tu, saya dah bagi 200 cukup. Pada dia cukup. Satu lagi saya nak beritahu juga pada ibu bapa. Bila saya tanya kenapa? Ayah kau tak bagi duit ke? Bagi Tuan Haji, tapi tak cukup. Ayah kedekut. Kan? Masuk universiti hari ni, perbelanjaan berapa? Kau bagi dia 200 untuk satu semester. Cukup ke? Allahu Akbar. Tak? Jadi budak ni, dia dengan kawan-kawan. Macam mana kau boleh makan malam sedap-sedap? Kau main ni? Ini dia apps dia. Dia pun teringin. Yes. Bila saya tanya mana dapat ni? Daripada kawan hidup mewah. Nampak tu? Di universiti biasalah. Betul. Satu bilik 4 orang, 3 orang. Tengok kawan ni mewah, pakai jam mahal, apa mahal, mana kau dapat duit ni? Kau main apa? Jadi itulah antara banyak kemudahan pada hari ini yang boleh diekspos kepada anak-anak kita. Baik. Dan parents nak kena kata orang tu betul-betul mendekati anak-anak, kena ada komunikasi dengan anak, bonding dengan anak, kasih sayang. Walaupun besar katakan, kita peluk dia. Anak dara kita. Ya. Daripada lelaki lain peluk, baik kita peluk. Bila nak peluk tu, lepas solat berjemaah, peluk bini kita dulu. Ni jumpa saya, Haji, saya dia tak peluk. Saya tak peluk, anak pun tak peluk. Bapak keras tau, keras. Saya orang Terengganu kata keras cokeng. Tak peluk. Ada ego. Ada ego. Dia nak peluk, apa dia? Jauh-jauh. So budak ni dia tengoklah apps tu, ada pula ayat-ayat kasih sayang, ayat-ayat apa. Bukan setakat ayat, tuan. Tak apa, nanti abang bagi ini sikit imbuhan lah. Kan? Jadi itu menyebabkan faktor menarik tu. Baik. Okey. Sekejap lagi kita nak terus bersambung dengan Haji Hushim dan juga responden dan bercakap tentang aplikasi itu. Kita akan bersama dengan seorang pakar yang akan mengupas dan mengulas bagaimana kita boleh menghindari aplikasi-aplikasi ini. Teruskan bersama dengar. Kita nak berehat, kembali selepas ini. Ini dengar dipancarkan live terus untuk anda malam ini. Sugar Baby, Wang dari Neraka. Kami bawakan kepada anda kisah bagaimana seorang anak gadis terjatuh ke lembah yang sangat gelap hanya untuk mendapatkan kemewahan hidup.
dan kami namakan Su, bukan nama sebenar, seorang yang kini mendapatkan perlindungan di rumah Raudatus Sakinah. Su, apabila anda mendengarkan tadi bagaimana Haji Hushim menyatakan ibu bapa yang mungkin ada sikapnya tertentu yang menyebabkan anak-anak jauh daripadanya, ada apa-apa Su nak tanyakan kepada Haji Hushim ataupun luahan bahawa anda sebenarnya lengkap kasih sayang daripada ibu bapa atau apa saja? Ada apa-apa yang mungkin berdasarkan apa yang Haji Hushim cakapkan tadi mengenai ibu bapa? Saya rasa yang kasih sayang tu saya dapat kasih sayang daripada parents saya. Cuma daripada pasal duit tu betul tak pernah cukup pun. Macam kalau parents bagi duit macam 150 seminggu untuk saya belajar tak cukup. Saya nak belajar saya nak bayar rumah sewa, nak beli alat-alat untuk belajar. So memang tak pernah cukup. So benda tu yang buat saya terjebak juga sebenarnya. Tak ada pernah minta dengan ayah kata tak cukup ke? Ada komunikasi dengan ayah tak cukup? Pernah minta tapi rasa bersalah juga nak minta tu. So rasa macam tak perlu kot. Macam rasa macam nak berdikari tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Kita dengar daripada Su tadi Haji bahawa mula-mula mungkin beliau terjebak dengan kegiatan seksual tetapi akhirnya juga terjebak dengan alkohol. Jadi bagaimana sebenarnya daripada satu masalah ini dia boleh membarah menjadi pelbagai masalah lain ataupun salah laku etika yang lain dalam kehidupan ini akibat dari satu kejatuhan. Maknanya dia jatuh dalam satu lubang kemudian ada lubang-lubang yang lebih dalam dia gali lagi. Okey, Wan. Dia biasanya kalau kita kata ialah kita dah kalau seseorang itu dia terjebak dengan kita kata perkara-perkara maksiat. So biasa orang yang buat maksiat ni minta maaf lah kan. Jadi biasa buat tu dan sebagainya itu sudah pasti selain daripada buat maksiat, biasa orang yang bawa tu pula orang ni berduit, banyak duit. Dia beli alkohol yang mahal dan sebagainya bawa sekali lah untuk sebagai satu kita kata package dalam tu. So mungkin untuk keseronokan dengan kita kata baby ni, so dalam masa yang sama buat seks, dalam masa yang sama juga pergi kepada minuman tadi. Nampak? Jadi dia itulah bila bukan saja menghampiri zina, minum arak ya. Jadi dia ada satu kata-kata package. Dan dia akan hanyut. Sebab tu biasa orang macam ni susah untuk balik ke pakai jalan. Tanpa bimbingan, tanpa kata orang tu ada sokongan support daripada kita kata parents dan juga daripada macam inilah yang dibuat oleh pertubuhan ni tadi tu, rumah perlindungan. So, ketika anda sudah menjadi seorang sugar baby, artinya anda pernah merasai pengalaman seksual. Apakah selepas itu anda memandang rendah kepada lelaki-lelaki yang mungkin nak mendekati anda sebab anda katakan tadi anda seorang hot chicks dan ni tak ada duitnya orang sengkit. Sorry, not my taste, not my class. Apakah ada begitu? Ya betul. Saya ada mindset tu daripada saya sekolah menengah lagi. Saya tak nak bercinta dengan orang yang sama umur saya ataupun yang tak berduit. So saya fikir saya nak orang yang ada duit je. So mat rempit not in your class ya. Baik. Dan juga anda berada di Raudatus Sakinah sekarang. Apabila ibu dan ayah anda menghantar anda ke rumah itu, apa yang terjadi? Bagaimana mereka mengetahuinya? Perasaan, mungkin bukan perasaan, bagaimana sedihlah kalau anda boleh ceritakan bagaimana ibu, ayah dan anda ketika mengetahui kisah gelap anda ini. Sebenarnya yang awal-awal yang tahu adalah kakak saya. Dia nak tolong saya, jadi dia banyak tolong, so dia bagi tahu parents saya. And then bila parents dapat tahu, parents memang kecewa. Tapi at the same time diorang nak anak diorang balik, so dia tolong anak dia untuk kembali balik. So dia hantar saya kat pusat tu. So perasaannya adalah macam parents saya macam banyak terkejut lah sebab tak sangka langsung yang anak dia macam ni. Dan bagaimana kakak anda boleh mengetahuinya? Kakak saya dapat tahu daripada salah seorang sugar daddy saya. Dia ada girlfriend. And girlfriend dia dapat tahu pasal saya. So kantoi di situ. Yes, kantoi.
Kalau kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah, ya, daripada kita mendekati dunia ini, tetapi hakikatnya Ustazah Haji Ushim, benda sekarang di hujung jari. Betul. Ia ada di dalam telefon pintar kita. Hendak tak hendak sahaja. Dan bagaimana terserah tepuk dada tanya selera, sebenarnya ada di hujung jari kita dari pelbagai aplikasi, dan ini antara yang kami kaburkan, tetapi begitulah bagaimana mudahnya untuk anda dapatkan perkhidmatan Sugar Baby. Kalaulah anda dapat menyaksikan apa yang tidak dikaburkan itu, anda cuma perlu type "saya inginkan anda" dan ratusan atau puluhan Sugar Baby yang mungkin terpesona dengan aura anda, mungkin kekacakan ataupun bentuk badan anda yang menawan, anda boleh mendapatkan perkhidmatan mereka. Yang penting anda ada duit. Kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu melalui perhubungan dalam talian. Kita ada Dr. T.S. Aswami Arifin, Naib Presiden Kanan Bahagian Perkhidmatan Responsif dan Keselamatan Cyber. Assalamualaikum Dr. Aswami. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kerana bersama dengan Dengar. Kami nyatakan tadi aplikasi tentang Sugar Baby dan perkhidmatan peneman sosial ini di hujung jari kita. Bagaimana agaknya kebimbangan Dr. Aswami tentang apa yang ada di dunia maya ini yang sangat mudah dicapai oleh orang ramai? Memang perkara ni kita mesti mengambil tahu, ya, Encik Izwan. Kita dah orang kata mengalih daripada fasa yang dulu kepada tamadun digital ataupun peradaban digital. Sebenarnya digital ni pihak kerajaan mengecurkan kerana dia nak memudahkan kerja kita. Contohnya kalau kita nak bayar bil elektrik, kita nak perkara-perkara tentang bil melalui bank dan sebagainya, dia memudahkan kita. Kita nak ambil taksi, kita nak sewa taksi, kita nak pergi ke hotel dan sebagainya. Tujuan dia adalah untuk memudahkan. So dekat sini dengan adanya digitalnya, dengan adanya teknologi, dia ada dua perkara. Dia ada perkara baik dan perkara buruk. Ada yang kebaikan dia dan juga akan memudaratkan. Di mana kalau kita pergi ke certain application ni, sama ada tujuan dia, contohnya jika tujuannya adalah baik tapi cara tu tak orang kata tak ikut orang kata syariat yang halal lah. Ada untuk kebaikan untuk student dan sebagainya. Tapi bila kita tengok juga dekat sini berdasarkan kes-kes yang dihantar kepada Cyber Security Malaysia, memang selain daripada pencerobohan yang agak teknikal, tapi ada yang menggunakan teknologi meletakkan kandungan yang tidak baik. So dia akan orang kata menyenangkan untuk buat kerja-kerja yang tidak baik. So berbalik kepada dunia digital ni, kita kena ambil tahu, kita kena mak bapak ke ataupun kita yang mana dalam English kita human as a weakest link, kita kena jaga diri kita. So kalau macam untuk perkara lain, kerajaan mengeluarkan dasar kan, dasar untuk kita orang kata mempertahankan contohnya infrastruktur dan sebagainya. Tapi kalau macam dia punya permasalahan untuk sosial, that means kita sebagai individu ni kita kena ada kawalan kendiri supaya kita tahu benda ni tidak baik dan kita cuba menjauhi daripada perkara-perkara tersebut. Baik. Doktor, saya nak tahu baru-baru ini tak lama dahulu ada seorang pengendali laman Sugar Baby yang ditahan. Saya tak mahu namakan aplikasi itu, tetapi beliau mengaku tidak bersalah dan katanya saya tidak melanggar apa-apa peraturan. Bagaimana agaknya bahagian yang samar dalam undang-undang ini harus ditangani oleh pihak cyber security supaya aplikasi yang jelas menawarkan perkhidmatan seksual kepada mana-mana masyarakat, baik pelajar ataupun awam, boleh dikenakan tindakan dari sudut pandangan cyber security Malaysia, Doktor? Okey, orang selalu dia salah faham. Dia ingat kalau dia pergi dekat dunia digital ni, dia orang kata immune, dia ada immunity.
dia tak akan dikenakan tindakan. Tapi apa yang berlaku kat dunia digital, dunia dekat orang kata kat darat, whereby cyber ni adalah fifth domain. Hukuman ataupun akta undang-undang yang sama boleh dikenakan. Contohnya kalau kandungan tidak baik, maka berkuasa akan mendakwa menggunakan akta-akta yang sedia ada. Macam kita tengok yang sedia ada dekat negara kita memang baik, akta komunikasi dan multimedia, yang mana kita tengok dalam sudut kandungan, kalau kandungan tu dari segi moralnya tidak baik yang saya cakap tadi, walaupun dia cakap tujuannya memang bagus untuk menolong student dan sebagainya, tapi cara tu memang tak betul. Dari segi moral memang kita nampak sasah, memang tak halal dan sebagainya. So dia boleh diambil tindakan. So bila pergi ke Cyber Security Malaysia, kita akan membuat forensik digital dan sebagainya. Kita akan kandungan tu kita pergi dekat court dan kita akan membuktikan yang mana kandungan tu adalah tidak sesuai untuk masyarakat. Ringkas saja doktor, dari cerapan doktor, menurut statistiknya berapa banyak aplikasi yang tersedia ataupun untuk khalayak Malaysia ini yang berunsurkan tawaran seksual begini, doktor? Ringkas saja. Memang banyak Encik Zuan. So saya memang nak nasihatlah pengguna digital ni supaya menghindari. Memang banyak dan pihak berkuasa kita mengambil inisiatif untuk orang kata blokkan segala akses kepada aplikasi ataupun laman sesawang tersebut. Baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. T.S. Aswami Arifin, Naib Presiden Kanan Bahagian Perkhidmatan Responsif Keselamatan Cyber, kerana bersama dengan kami. InsyaAllah ada kesempatan kita bertemu lagi, Doktor. Assalamualaikum. Ringkas saja daripada Haji Ushim sebagai penutup pertemuan kita, mungkin nasihat kepada orang ramai, anak-anak muda kita, supaya jangan hidup ini dikuasai wang ringgit. Kita boleh ada berbilion mungkin, tetapi kebahagiaan itu sebenarnya dalam hati kita, Haji. Saya dengar tadi doktor cakap tu, saya takut. Betul. Risau saya banyak sangat, dan sebab tu saya nak pesan kepada ibu bapa di luar sana supaya mencemburui kita kata gadget anak kita. Sebab saya banyak buat kes, bila datang jumpa saya, jangan percaya sangat. Kadang-kadang budak anak, minta maaf anak-anak ni pandai berlakon. Bila tanya apa? PDPR. Tapi sebenarnya tengok benda tu. Dan dengar tadi doktor kata aplikasi banyak. Dan mereka boleh, kata orang tu, dengan satu jari saja. Benda tu dah boleh. Bukan macam zaman dulu. Zaman sekarang tamadun baru, mana dengan ni. Jadi ibu bapa saya harap kalau boleh kita tadi ambil tahu, rapat dengan anak, ada komunikasi dengan anak, ada kata orang tu selalu mengambil tahu apa aktiviti anak kita. Tak kira lah sama ada anak kita masih kata orang tu awal kanak-kanak ataupun awal remaja ataupun di universiti. Jadi saya harap ibu bapa lah, terutama sekali ayah, kalau boleh mendekati anak-anak perempuan dan sebagainya, macam kata Su tadi kan, dia kata saya tengok kat situ, walaupun Su kata dia cukup duit tapi kasih sayang ada, tapi mungkin dengan ayah. Ayah kalau boleh kita rapat dengan anak perempuan kita. Nampak tu? Bukan anak perempuan saja. Ini belum lagi anak ikan. Allah. Saya anak ikan ramai juga. Betul. Jadi ini semua saya minta ibu bapa hari ini, kita kena kata orang tu betul-betul jaga anak kita, terutama bila zaman gadget. Doktor dah cakap tadi tu. Betul. Banyak sangat. Kita takut. Ustazah, sangat. Saya rasa Ustazah, ibu ayah sendiri kena buat forensik kepada gadget anak-anak ni, supaya kita tahu dan mereka tak boleh berahsia dengan kita. Su, sebelum kita nak berehat ni, aplikasi yang awak pakai dahulu tu satu ke dua ke tiga ke banyak ke, bertukar-tukar aplikasi ke, atau macam mana Su? Kalau dulu saya ada pakai 2 apps. 2 apps. Jadi satu ada gambar ni, satu ada gambar ni, dan anda bertukar-tukar untuk tengok siapa yang tawarkan lebih hebat lagi lah. Lebih kurang macam tu lah. Awak pergi kepada duit atau rupa paras lelaki tu? Duit. Duit? Lelaki tu umur 70 pun awak tak kisah? Ya, saya tak kisah. Asalkan dia ada duit? Ya, betul. Wow. Dan semua identiti tak ada orang tahu? Tak. Sebab gambar saya tak gambar betul. Okey. Ustazah, mungkin nak komen tentang penerimaan Raudatul Sakinah kepada Su, garis-garis begini untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan lanjutan. Masya Allah. Izwan, Ustazah sampai dekat tempat tu. Kebetulan masa di RT tadi tu, Ustazah teringat Haji,
Kami duduk asrama dulu dengan zikir-zikir munajat. Waktu tu menjelang asar. Saya kata beruntungnya lah mereka ditarbiyah di sini. Dan apa yang dan sebelum ni kita ada juga responden yang macam ni. Mereka ditarbiyah daripada jam 4:30 pagi bangun setiap hari Izwan. Qiyamul Lail dengan zikir munajat. Kemudian setiap Isnin Khamis berpuasa sunat. Jadi bayangkan boleh baca Quran dengan baik. Tetapi bagaimana nanti bila mereka keluar kalau mereka tidak memutuskan, memisahkan diri mereka. Izwan berapa kali sebut tentang telefon pintar. Kalau kita sendiri tidak pintar untuk memilih mana aplikasi. Kita tidaklah pintar Jadi, sangat ya. Kalau tak Haji berhenti. sebutkan cemburulah. Ustazah sangat setuju. Tidak ada ibu ayah yang rasa cemburu ke anaknya duduk dalam bilik seharian. Tangan ada handphone sentiasa. Tak rasa cemburu ke? Ini satu kesilapan yang sangat besar. Jadi Raudatul Sakinah Allah datangkan kepada Su dan Su sebenarnya Allah sayang. Belum terlambat. Waktu untuk berubah, jadi perbaiki diri anda untuk menjadi wanita solehah, insya-Allah. Untuk orang ramai Ustazah, ringkas saja, jangan berani-berani nak tinjau-tinjau aplikasi itu. Esok Allah tanya jari jemari kita juga ya. Ya, sebab jari jemari itu yang akan bercakap di hadapan Allah. Tapi tak ada rasa takutlah Izwan, sebab Haji tidak ada tadabbur dalam Quran. Tadabbur yang penting, itu kuncinya. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Haji Hushim Haji Saleh, pengarah urusan, kaunselor berdaftar Hushim Motivational and Counselling Consultancy. Insya-Allah ada kesempatan kita berjumpa lagi Haji ya. Baik, dengar nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kami akan kembali sekejap lagi. Anda masih lagi bersama Dengar dan Ustazah, saya sempatlah mengintai dekat Facebook ni waktu kita commercial break tadi. Ramai juga yang kata kenapa kita nak membukakan aib orang, kisah-kisah lama jangan dikenang katanya. Tetapi saya dah katakan awal tadi bahawa ini bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk memalukan sesiapa, tetapi masalah ini kalau kata orang putih, kita swipe under the carpet, kita simpan bawah kapet, akhirnya ia akan jadi kotor dan akan jadi barah dalam masyarakat kita. Kita bawakan Su malam ini untuk memberikan ibrah dan pengajaran kepada semua supaya hati-hati dengan anak gadis kita dan sering pantau apa yang mereka lakukan. Takut-takut nanti kita ingat dia ada dekat library, tapi rupa-rupanya ada seorang lelaki yang sedang meratah anak dara kita. Kita tak mahu begitu. Jadi Ustazah, mungkin kita malam ni nak teruskan perbualan kita. Kita ada Su dan kita ada seorang lagi tetamu di blok terakhir ini, Puan Rosmawati Zainal, Ketua Pegawai Eksekutif Raudatul Sakinah, yang lebih mesra kita sapa sebagai Umi Ros. Dan Ustazah, bagaimana agaknya mungkin 2 kali dah Ustazah ataupun episod kita ni daripada Raudatul Sakinah, pesanan Ustazah lah kepada mungkin orang yang sedikit skeptikal tadi, kenapa nak cerita-cerita macam ni kan Ustazah? Allahu Akbar. Ustazah pun nak sebut juga ni Izwan, sebab Ustazah takkan terimalah apa yang TV Al-Hijrah cadangkan seandainya kita benar-benar untuk mengundang dosa. Sebab Ustazah bercakap dengan Su di Raudatul Sakinah dan kita tak langsung pamerkan siapa Su, siapa responden kita sebelum ini. Jujurnya Izwan, Ustazah sangat terkejut dan Ustazah tak percaya ada ke Umi orang yang dapat bayaran satu malam RM8,000. Jadi bila Ustazah bawa bincang balik, of course lah Ustazah dengan suami, Ustazah bincang pasal masalah rumah. Sebab mungkin kita tak pernah hidup dalam suasana macam itu. Jadi pameran ini para penonton adalah untuk membuka semua kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati sebab Su sendiri sebut tadi minta maaf, paling menggigil tubuh Ustazah bila Su kata ada golongan agamawan yang terlibat. Siapa kita harapkan pagar makan padi. Jadi kita nak sebut perkara macam ni Izwan, ini adalah perkara yang membuka mata hati kita bahawa hidup ini sebenarnya tak pernah selamat. Ibu ayah yang menonton, tolong perhatikan anak-anak kita. Betul. Tolong perhatikan anak-anak kita dan jangan pernah merasa sebab kita ibu, kita ayah, kita mampu mengawal dia. Serahkan anak kita kepada Allah yang Maha menjaga, maka anak, ibu ayah semuanya kena kembali kepada Allah. Dan episod malam ni Ustazah membuatkan saya teringat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa jihad yang paling besar itu ialah jihad melawan nafsu. Ya, bukan jihad pergi di perang Badar atau perang Uhud tu, tetapi melawan nafsu kita sendiri. Dan Umi Ros bersama dengan kita malam ni. Umi, terima kasih kerana bersama dengan Dengar sekali lagi.
apakah mungkin terapi ataupun rutin yang akan dilalui oleh penghuni-penghuni seperti Su ketika mereka berada di bawah penjagaan Umi? Okey, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada TV Al-Hijrah kerana mendedahkan perihal apa yang berlaku kepada anak-anak kita hari ini. Dia tidak aib, tapi ia satu yang sangat menggerunkan apabila mak dengan ayah tak tahu apa aktiviti anak-anak. So apa yang kami buat di Raudatul Sakinah adalah pertamanya kita kena bersihkan dulu apa yang dalam kepala dia. Contohlah Umi bagi perkataan open minded. Hari itu Umi dah cakap dengan anak-anak perkataan open minded. Kita semua tahu open minded tu apa? Menerima idea-idea yang baru begini begitu kan? Tapi anak-anak yang seperti Su ni, mereka berfikir open minded itu adalah bebas buat apa saja. Mak bapak tak payah kongkong. Having alkohol ataupun minum arak, buat seks sikit-sikit tu okey. Yang penting agama tak pegang dia sangat. Sebab dia nak bebas. Dia nak buat apa saja. So apa kita buat di Raudatul Sakinah, kita bersihkan semua tu. Kita sedarkan dia, kemudian kita bawa dia kembali menghayati agama. Macam mana kita nak buat tu? Nombor satu, kita of course kita kena ajar mereka macam mana sebenarnya mereka kena jadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Solatnya, zikirnya, bacaan Al-Qurannya dibetulkan. Penghayatan tu sangat penting. Kalau dia boleh bersolat tapi tak tahu apa benda yang dia nak disolatkan. Apa ke benda dalam solat tu? Yang kita minta, kita kata ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kamu kita sembah. mengaku kamilah ni hamba-Mu dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Siapa tu? Dengan siapa kita bercakap? Kena kan pencipta kita. So kita ajar anak-anak ni yang mana yang rasa sangat dah nak sangat lah benda-benda yang kat luar sana. Puasanya. Puasa Isnin Khamisnya, puasa sunat-sunat yang lainnya. Kemudian solatnya berjemaah, bangun pula solat malam. Solat malam bersama dengan kakak-kakak warden. At any time yang dia orang rasa macam I need to talk to somebody, kakak-kakak warden ever ready kat situ. Baik. So sebenarnya kita sangat-sangat nak anak-anak ni kembali balik menghayati. Sebab kita tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 222 kata, kan? Ayat 22 kata, Allah sangat sayang kepada hamba-Nya yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Alhamdulillah. Dan Ustazah Muzayanah juga ada nak menyampaikan sumbangan daripada tabung Al-Fawwas kepada Raudatul Sakinah. Mudah-mudahan dengan sumbangan ini dapat membantu operasi dan juga khidmat bakti yang diberikan Raudatul Sakinah kepada anak-anak yang memerlukan. Ya, silakan Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Semoga terus berjaya. Amin. Dan dengan itu kita telah pun sampai ke penghujung episod Dengar kali ini. Kami mendoakan Su, mudah-mudahan anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sekarang berada di Raudatul Sakinah, dibimbing untuk kembali melihat cahaya di hujung terowong itu, bahawa dalam kehidupan ini bukanlah wang ringgit semuanya yang menjadi suatu panduan dan pedoman, tetapi akhirnya hati dan amalan kita yang akan membantu kehidupan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, juga kepada Rosmawati Zainal, Umi Ros, Ketua Pegawai Eksekutif Raudatul Sakinah, kerana bersama dengan Dengar pada malam ini. InsyaAllah kami akan kembali minggu hadapan dengan satu lagi pengisian yang pastinya membawa pengajaran dalam hidup kita. Bagi pihak penerbitan yang bertugas semua di studio, saya Izwan Nazir Saleh. Assalamualaikum, selamat malam Malaysia, jaga diri. Dengar, ku sering terdengar. Dengar, akan ladang sinarnya. Dengar, fitrah hidup yang fana. Dengar, tak mungkin kau